Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, bila sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan pengajian dalam kitab Bimbingan Mukmin. Dan mudah-mudahan majlis ilmu yang kita ada pada malam ini kita dapat manfaatnya dengan sebaik mungkin. Kita cuba berkongsi ilmu, cuba kita pakak-pakak timbul ilmu. Dan dengan ruang masa yang ringkas sebenarnya, belajar 40 minit ngori Isa ni sebenarnya sebentar ya. Dan ambonya besok daurah 2-3 hari ngajar daripada pagi berhenti zuhur amu pula pas zuhur sampai ke asar. Alik ambo tak apa, alik demo takut tak lawan ya. Nah, pernah lagu tu lah buat orang panggil daurah 2-3 hari. Zaman lah ni zaman orang nak ngaji cepat. Nah, jadi sebenarnya ulama-ulama kita ni mengambil masa yang cukup lama sebenarnya. Sama ada dalam sehari ataupun dalam seminggu, dalam setahun. Ulama kita tak memperlukan masa yang cukup panjang untuk menuntut ilmu. Ya, sebab itulah ulama-ulama dulu ni belajar saja 20 tahun, 30 tahun. Biasalah tu. Ulama-ulama besar. Tak ada ulama-ulama besar dulu ngaji setahun dua, tak ada. Nah, ulama-ulama sahih Imam Syafi'inya dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmadnya, dan imam-imam ni belajar sejak daripada kecil. Dah apa tahun hafal Quran tu. Apa tahun bukan mula hafal, khatam, ingat habis dah. Apa tahun tu ingat Quran habis dah. Nah, lepas tu barulah belajar. Biasa. Nah, 30 tahun tu belajar biasa. Orang lain ni dia kata orang ngaji lama-lama ni tak pandai. Orang tak pandai lah ngaji lama. Dah. Orang pandang ngaji sebentar je. Dia kira lagu tu. Jadi pasal apa ulama kita dia belajar lama ni untuk kematangan ilmu, untuk mendapat ilmu satu, untuk dapat ilmu tu satu kerja, untuk kematangan ilmu pula. Nak matai ilmu tu mengambil masa dah tahun-tahun pula untuk mematangkan ilmu dalam diri. Nah, jadi sebab itulah masa yang kita guna untuk menuntut ilmu ni, mengari Isa ni cukup ringkas sebenarnya. Pendek sangat, 40 minit, 45 minit. Dah kadang-kadang lanjut sikit sejam. Cukup ringkas sebenarnya. Dah, jadi sebab itulah masa yang cukup ringkas ni sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Dan
Dan mudah-mudahan majlis ilmu yang kita selalu adakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan majlis ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita. Allahumma amin. Kita nak sambung minggu lepasnya, masih lagi tak habis lagi dah. Yang ke-27 ni kita kata tanggungjawab kita, tugas kita yang terakhirlah kepada saudara kita sesama Islam, iaitu tugas menziarah kubur. Tugas ziarah kubur. Jadi sebenarnya manfaat daripada ziarah kubur tu, manfaat tu lebih besar dapat kepada kita sendiri. Nah, untuk maknanya bila-bila kita nak tunai tanggungjawab kita kepada saudara kita yang Islam ni, yang telah mati, duduk dalam kubur ni, nah, maka kita ada doa kepada dia, kita baca Quran kepada dia, alhamdulillah, manfaat kepada dia. Dan setiap ayat yang kita baca, doa yang kita baca tu, maka pahala boleh kita juga. Lagi daripada tu, manfaat yang lebih besarnya apa dia? Iaitu mengingatkan kita kepada kematian. Dan kata dia, berkata Hatim al-Asammi, al-Asammu, berkata Hatim al-Asammu, ataupun kita kata kod Melayu Hatim al-Asam gitu lah. Siapa dia Hatim al-Asam? Kita berhenti sini minggu lepas dah. Hatim al-Asam ni, nama dia, gelar dia Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Hatim, nama dia Hatim, memang nama dia, bin Unwan, ayah dia nama Unwan. Al-Asam ni bukan gelaran kepada suku kaum, tidak. Al-Asam ni artinya seorang yang bersangat tuli. Seorang yang bersangat tuli. Walaupun hak sebenarnya dia tidak tuli pun, lingo dia molek. Tapi kerana dia nak jaga maruah orang ni, maka orang silap faham dan menggelarkan dia sebagai Al-Asam, sebagai tuli. Jadi orang yang mula-mula bagi gelaran lagu ni tak patutlah gelaran macam mana orang tidak tuli duk gelar dia tuli tu. Tapi kita Kedian ni, apabila dah digelarkan lagu tu, maka kita orang Kedian ni, maka tidak salah kita sebut walaupun Al-Asam tu dah aib, benda aib, sifat yang aib kita nisbah kepada seorang. Tapi oleh kerana untuk mengenali seorang itu, maka kita Kedian ni boleh sebut. Contohnya kita kata Pak Mak Kecoh. Orang yang letak nama mula-mula tu tak comel lah, tapi dah dalam kampung tu orang kenal dengan Pak Mak Kecoh, kita pun panggil Pak Mak Kecoh. Ataupun orang tanya, kita nak tanya orang nak pergi rumah Pak Mak Kecoh, rumah kat mana rumah mana kalau sebut Pak Mak saja boleh jadi 3-4 orang dalam kampung orang tak kenal. Untuk takrif lagu tu maka tidak jadi salah lah. Jadi cerita rekahnya, dia ni seorang tok guru, selalu dikunjungi oleh masyarakat. Mari nak bertanya, nak belajar dengan tok guru ni. Maka satu kali ada seorang puan, orang Tino, mari nak bertanya masalah kepada Al-Imam Hatim. Nak bertanya masalah. Duduk molek tu, apa dianya, orang Tino pun tanyalah. Hanya duk tengah tanya tu, hanya tu bi angin. Malu ya orang Tino nyoto bi angin depan orang jantan ni. Nyoto bi angin bunyilah.
Tak. Jadi Hatim tadi dia nampak bubuh muka orang Tino tadi apabila berlaku lagu tu, maka dia nak jaga maruah orang Tino takut malu tadi. Dia kata, mu tanya gapo tak bunyi. Kecek derah juga. Padahal dia bunyi molek dah. Tanya yang tadi. Gapo dia mu tanya tadi? Royak derah, royak slow dah. Orang Tino tu royak derah dah. Jadi orang Tino tadi, oh alhamdulillah, rupa-rupanya tok guru tak dengar. Rupa-rupa tok guru tak dengar. Bahawa tidak malu sakailah kita. Orang Tino tadi. Maka dia pun derah suara tanya. Jadi orang Tino, koyaklah kau sai-sai dia tu. Tak, berlaku-laku tu. Dia kata, mojo tok guru kita ni tuli. Mojo tok guru kita ni tuli. Kalau dia telinga dengar molek, malu. Jadi orang Tino tadilah hok gelarkan dia Hatim Al-Asam, seorang yang sangat tuli, sangat tuli. Maka akhir sekali orang pakat panggil belakang Tok Guru Hatim Al-Asam, Tok Guru yang sangat tuli. Dia nak jaga maruah orang Tino tadi, tapi mendapat gelaran lagu tu. Nak buat lagu mana? Takdir. Allahu Akbar. Nak jaga maruah orang. Tak. Nak kata pentingnya kita jaga maruah orang tu. Jangan duk malu kat orang. Ni kadang-kadang benda tak setara mana kita kacau. Kita sebut depan orang, nak malukan seorang, jatuh maruah dia. Dosa. Menjatuhkan maruah orang depan orang ramai-ramai, dosa besar tuan-tuan. Tak. Cuba tengok. Contohilah pada Al-Imam Hatim Al-Asam tadi. Tak. Nak jaga maruah orang Tino tadi, takut malu dia. Padahal tidak setara mana sangat. Tak. Tapi nak jaga maruah takut malu orang Tino tadi, maka akhir sekali dia pula digelar dengan seorang tok guru yang tuli. Itu cerita dia. Dia ni ulama daripada Khurasan. Zaman dulu Khurasan ni sahulah. Tak, Khurasan ni kawasan negara hok Tantan, dekat negara Uzbekistan pokok nulah, alik atas negara Iran. Nah, tu Khurasan duk kawasan tu. Dia ulama yang sezaman dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Mati pada tahun 237 Hijrah. Nah, mati pada tahun 237 Hijrah. Dia ada dengan Imam Syafi'i tapi tak ada jumpa. Imam Syafi'i mati pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i mati 204 Hijrah. Dia ni mati 200 apa tadi? 37 Hijrah. Mati lepas daripada Imam Ahmad sikit je. Nah, jadi apabila dia pergi ke Baghdad tu, maka dia pergi belajar jugalah dengan Imam Ahmad. Dan dia digelarkan sebagai Luqmanu hadhil ummah. Luqman bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat malah Hatim Al-Asam, gelaran dia apa dia? Luqmanu hadhil ummah. Luqman bagi umat Nabi Muhammad. Kalau Luqman hak dalam Quran tu, hak tu Luqman Bani Israel. Luqman daripada Bani Israel. Tapi Luqman bagi umat Nabi Muhammad, hak ni disebut oleh ulama kita lah, diberi gelaran oleh ulama-ulama besar, bagi gelaran kepada dia dengan Luqmanu hadhil ummah. Luqman bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia ni seorang tokoh pendidik lah. Kita kata tokoh pendidik sepanjang zaman lah bagi umat Nabi Muhammad. Dah, pasal apa disebut sini kata-kata dia ni? Kerana banyak kata-kata dia yang meringatkan kepada kita kepada kematian, yang memperingatkan kita kepada kematian. Di antara kata-kata dia, dah,
Satu kali dia ada sepuh. Dia kata setiap pagi saya ni, apabila saya bangun tidur, masuk waktu pagi, setan mari jumpa seorang dengan saya. Jadi dia tu boleh jadi biasa tengok setan. Tengok rupa lah. Setan setiap pagi setan mari jumpa, iblis mari jumpa dengan saya. Dia kata. Dia tanya 3 soalan. Iblis tanya. Soalan yang pertama, dia kata maza takulu. Hari ni mau nak makan apa? Ingat molek lah. Nah, soalan yang kedua, wa maza talbasu, mu nak pakai pakaian mana? Soalan yang ketiga, wa aina taskunu, mu nak duduk mana hari ni? Nak duduk mana? Nak makan. Oh, ni soalan biasa ni kita tanya pagi-pagi, rupa-rupa soalan setan. Pagi-pagi lepas subuh mari masjid dah, alhamdulillah. Pangatik gapo tu rupa-rupa pakai duk tanya soalan-soalan setan. Aku mana kita? Kedah mana pagi ni? Pasti cana mana pagi ni? Soalan setan lah gitu. Lagu mana? Tiap-tiap pagi dia kata. Iblis mari nak sesak dia lah. Nak tahu dia jawab lagu mana. Kalau kita lagu mana jawab dia? Pagi ni nasi gula serati. Kedah sikit-sikit. Kuah gula serati, mesti cana. Tu jawab dia kita. 3 soalan tu. Soalan setan rupa-rupanya pagi-pagi yang kita duk tanya sama-sama kita. Rupa-rupanya soalan yang ditanya oleh setan kepada Hatim Al-Asam. Nah, madza ta'kulu? Hari ni nak makan gapo pagi ni? Yang kedua apa? Nak pakai yang mana? Boleh jadi nak pergi kerja lah. Duk pilih pakai hak mana semak sikit hari ni. Banyak doa hati pakai dah. 2-30 pasal nak orang tino dah. Mesti banyak lah. Walaupun PKP tak boleh raya. Tak bimbang tu kan jahit. Boleh jahit juga walaupun tak boleh raya pun. Orang tino nak jahit baju situ, baju raya situ lah. Soalan yang ketiga apa dia? Nak duduk mana hari ni? Mana kalau ada rumah besar kau lagu mana? Nak duduk mana? Nak duduk rumah pasir putih kau? Nak duduk rumah mana? Rumah baca. Dia jawab lagu mana tuan-tuan? Jawapan dia kata soalan yang pertama, jawapan kepada soalan yang pertama, akulul maut. Saya akan mati. Dia kata. Dia jawab. Akulul mauta. Pagi ni saya akan makan mati. Akan telan mati. Maknanya aku ni mati bila-bila masa lah. Nah, jawapan kepada soalan yang kedua, nak pakai gapo? Pagi ni nak pakai kain kapek kata. Pagi ni nak pakai kain kapek. Soalan yang ketiga, nak duduk mana? Lepas pakai kain kapek, dia kata nak duduk dalam kubur. Terjawab lagu tu ya. Orang tanya kita. Pakai gapo? Pakai gapo? Kain kapek. Nak duduk mana? Dalam kubur. Tu jawapan dia. Iblis mari tanya, lama-lama iblis, benar kawan ni. Duduk tak lama mari tanya pula, jawapan kita. Dia jawab gitulah. Boleh ke tak? Cuma ingat muda-muda tadi. Pagi-pagi tanya nak makan gapo tu soalan setan. Allahu akbar. Dan di antara apa dia sebut lagi, apabila
ditanya kepada dia. Nah, apabila ditanya kepada dia, orang tanya untuk guru. Nah, setiap hari bangun pagi ni untuk guru nak gapo? Gapo hok kita nak? Hok untuk guru nak hari ni, gapo dia? Dia kata, hok aku nak sekali al-afiyah. Afiyah, apa afiyah? Sihat. Enggak. Esok tanya pula. Hari ni tok guru nak gapo? Afiyah. Dua tiga hari soalan duk tanya nak gapo dia nak afiyah. Nak afiyah. Jadi kawan ni gapo? Kawan hok nanya tadi dia tanya, dia kata tok guru ni sihat somong, sihat. Sihat dah ke? Nak gapo lagi sihat? Oh tanya sekali nak sihat. Oh tanya sekali nak sihat. Dia kata gini maksud akunya. Maksud afiyah aku tu. Hari yang aku sihat ni ialah hari yang aku tak buat dosa. Hari yang aku tak buat dosa tu hari yang afiat bagi aku. Tapi kalau hari yang aku buat dosa, maka hari tu ialah hari yang aku tak sihat, kata dia. Cuba tengok penilaian dia tu. Bukan sihat kita kat tubuh badan lah. Tak demam, tak sakit, tak gapo kok sihat. Maya bedok kadang-kadang. Mu'uh tak pergi, ngaji dok, sihat buat gapo lagu tu. Nah. Tapi hak sihat, kata sihat sebenarnya ialah kita tak buat dosa. Hari kita sihat ni ialah hari yang kita tak buat dosa. Hari yang kita buat dosa, buat salah kepada Allah Ta'ala ni ialah hari yang kita sakit. Kalau banyak buat dosa, hari kita sakit tenat lagu tu. Boleh bang? Banyak lagi lah kata-kata hikmat dia. Jadi Ambo sebut dua kata hikmat dia tu, maknanya kita boleh faham lah, cukup terkesan kalau kita hayati betul-betul kata dia. Jadi sebab itulah digelarkan oleh ulama-ulama kita Hatim ni ialah Luqman hadhil ummah, Luqman kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata sesiapa yang berjalan melalui kuburan sedangkan ia tiada memikirkan mengenainya. Apa makna tidak memikirkan mengenainya? Ai lam yatta'is, artinya dia tidak menjadikan pengajaran. Sepatutnya kita lalu tepi kubur ni, setiap kali kita lalu setiap kali menjadi pengajaran kepada kita untuk mati, pengajaran untuk mati. Sepatutnya lagu tu. Kalau kira-kira kok orang rumah dekat kubur ni memang molek Kalau dia tengok ke kubur tadi, jadi peringatan kepada dia. Betul? Jadi kata dia, orang yang berjalan melalui kubur sedangkan ia tiada memikirkan mengenainya, mengenai kubur, mengenai kematian, dan tiada pula mendoakan bagi orang-orang yang berada di dalamnya, doa keampunan kepada orang ahli kubur pun tak juga, maka ia telah mengkhianati dirinya dan mengkhianati orang-orang yang di dalam kubur itu. Dia telah melakukan dua pengkhianatan. Pengkhianatan yang pertama ialah khianat kepada diri dia. Artinya tarkul i'tibar. Dia tidak jadikan kubur itu sebagai satu pengajaran kepada dia untuk mengingat kematian. Dan yang keduanya ialah mengkhianati kepada orang Islam yang duduk dalam kubur. Kenapa? Kerana dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang duduk dalam kubur. Khianat, dia pakai khianat besar tu. Perkara besar lah tu. Mana satu kesalahan besar lah khianat. Nama khianat. Jadi sebab itulah kita ingat molek lalu ke kubur, salah kena bagi. Mati dah pun, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan ya ahlil kubur deh. Ahli kubur tu bahasa Melayu. Ya ada beza.
Ya ahlal kubur. Betul banyak perkara sebutan kita ni tak apa betul ni. Nah, cara jawab azan ati sayyidina saluh lah. Ati mana betul? Cuba sebut boleh. Dak perabi. Ati sayyidana. Ati sayyidina salah. Ati sayyiduna salah. Ati sayyidana. Boleh tak? Biar betul Pak Dina. Tak ingat pula. Sai Sayyidina dengan Sayyidana. Sai. Dia kena betul Sayyidi lah. Nah, sebutan hak betul cukup baris je. Sayyidi tu tak cukup baris. Salah jugalah. Ingat mana dah? Ati Sayyidana. Sayyidina salah, Sayyiduna salah. Orang panggil tak betul nahwu lah. Nah, walaupun tak ada sakit perut gapo. Orang kita tak ada sakit perut salah baris sikit. Biar betul lah. Nah, zikir kita biar betul, doa kita biar betul. Nah, selawat pun biar betul juga. Nah, biar betul belaka dah. Ngucap 2 kalimah syahadah pun biar betul juga. Dalam sembahyang tu kena ngucap balik dah. Bagaimana asyhadu. Yang itu asyhadu. Dia tahiyat ni katanya Abdullah bin Abbas, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tahiyyata ataupun at-tashahhuda kama yuallimuna al-Fatihah. Daripada hadis ni maka ulama kita dia kata kita baca tahiyat ni kena baca betul molek. Dan sifat hurufnya, makhrajnya kena betul molek. Kenapa? Kerana Nabi ajar para sahabat baca tahiyat ni supaya dengan ajar baca Fatihah. Faham ke tak? Baca Fatihah ni boleh baca ala kadar, tak boleh. Nak baca ala kadar tak boleh. Kena baca mengikut kaedah dia lah, kaedah tajwid dia. Walaupun tahiyat ni tak ada lah mak wajib gapo dah. Gapo lagi? Mak wajib ada ke? Tak ada. Tapi kena betul. Huruf dia kena betul molek. Dah, kena cukup kalau asyhadu tak cukup. Kena asyhadu. Dah. Jadi sebab itulah ulama kita aja dia kata baca tahiyat ni, tahiyat akhir lah. Tahiyat awal tu kalau salah sikit tidak ada batas sembahyang. Tapi kalau tahiyat akhir tak cukup huruf yang perlu dibaca tadi, maka supaya baca Fatihah tak cukup huruf lah. Baca Fatihah tak cukup huruf. Itu bukan benda main-main. Dah. Jadi sebab itulah guru dia bagi penekan ni. Dah. Orang kampung ahli Korea kita kena betul Fatihah betul tahiyat. Betul Fatihah betul tahiyat. Apa tahiyat tu supaya ngaji Fatihah tu. Baca tahiyat. Baik. Apa tadi? Misalnya kau maya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Banyak kali dah sebut tu. Kalau baca ya ahlil kubur salah lah. Salah. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ahli kubur. Dia bahasa Melayu ni tidak bahasa i'rab dia panggil. Bahasa Melayu ni bahasa dia sebut dia tak berubah ahli semua. Orang Arab
Dia ada 3 baris. Ada ahlu, ada ahla, ada ahlul kubur, ada ahlal kubur, ada ahlil kubur, ada belaka. Cuma kalau hak wisalah kepada ahlil kubur tadi, kena sebut assalamualaikum ya ahlal kubur. Sebut gitu dah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kena tambah sikit lagi. Nah, jauh kita wisalah kepada mayat dalam kubur tu, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Apa panjang berdoa pula? Tak reti nak mereka juga tu. Tu sabit dalam hadis tu, dalam hadis Bukhari ada tu. Nah, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Panjang. Tidak panjang. Nak sebut kat ikut. Ngapa sikitlah. Kalau gitu teruklah. Nah, apa dia? Amo sebut, agak sebut dah. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sekali lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lahiqun. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Tu cara wisalah kepada ahli kubur yang sempurnanya. Boleh faham dah? Jadi waktu wisalah. Jadi tanggungjawab kita 2 perkara. Yang pertama, kita jadikan pengajaran. Ingat mati, cuba ingat mati. Lalu ke kubur, ingat mati. Dan perkara satu laginya ialah istighfar kepada mayat, minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kepada mayat dalam kubur, kepada semualah. Moga hak tanah situ orang Islam belakalah. Ada tanah orang kafir ke apa, tak ada dah. Orang Islam walaupun dia pada besar sekalipun, kita kata ada ramai-ramai tu adalah orang jahat seorang, jahat sungguhlah dia atas dunia masa hidup. Gapo benda jahat dia tak buat berlaku. Dah. Tapi tak apalah. Dia istighfar asal kau dia tu seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka digalakkan kita istighfar kepada dia. Kemudian kata dia berkata Maimunu ibnu Mihrana ataupun Maimun ibnu Mihran. Kadang-kadang dalam kitab setengah-setengah tempat dia kata berkata Asy-Sya'bi. Tu dia. Berkata Asy-Sya'bi. Sya'bi alillah Shin Ain Ba Ya. Asy-Sya'bi. Ni nama dia. Sya'bi tu gelar dia. Nama dia Maimun ibnu Mihran. Dia kata sekali peristiwa saya pergi bersama-sama Umar ibn Abdul Aziz. Satu kali saya ni pergi bersama dengan Umar Abdul Aziz menziarahi kubur. Ziarah kubur mana ni? Ziarah kubur di Syam, di Damsyik. Masa apa dia ni jadi khalifah tu, maka Umar Abdul Aziz ni ziarah kubur di Syam ataupun di Damsyik. Apabila beliau melihat sahaja kepada kubur-kubur itu, dia ziarah kubur ni, kubur siapa? Kubur anak beranak dia, kubur datuk nenek dia. Kubur datuk nenek ni iaitu kubur Bani Umayyah. Kerana Umar Abdul Aziz ni dia antara khalifah bagi Bani Umayyah, khalifah Amawiyah. Lepas daripada Khulafaur Rasyidin, akhir sekali naiknya apa dia ni Muawiyah. Maka Muawiyah tu memulakan kita kata khilafah Amawiyah daripada Bani anak beranak Umayyah.
Lepas tu jatuh Umayyah, naik pula Abbasiyah. Itu cerita panjanglah. Jadi Umar bin Aziz ni di antara khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Apabila beliau melihat sahaja kepada kubur-kubur itu, kubur datuk nenek dia, beliau menangis. Menangis ni pengajaran dah tu, pengajaran. Tengok pada kubur menangis. Bukan hanya ingat mati tok kita dulu, tok kita ada tok kita boleh makan ubi-ubi kayu. Tidak gitu. Orang kita gitulah. Apabila ziarah kubur tok tiup, molek tiup tu. Pasal apa? Ada tok dulu gak. Senang nak makan, nak gapo. Tak ada tok, tak ada mok ni gak. Payah nak makan. Akak malah menanuk, malah gula makan kedas omong. Tu bukan pengajaran lagu tu. Jadi dia tiuk tadi, menangis tadi kerana apa? Kerana pengajaran itu. Seraya berkata, wahai Maimun. Maimun ni nama orang jantan ni, bukan nama orang tino dah. Nama orang jantan. Dia kata, inilah kubur datuk nenekku, iaitu Bani Umayyah. Ini kubur-kubur datuk nenek aku. Seolah-olah mereka tidak pernah berkongsi kelazatan dengan ahli-ahli dunia. Seolah-olah Allah Ta'ala kasyah kepada dia. Dia menangis. Tadi dia tengok Allah, setengah daripada keluarga dia ni kena seksa. Jadi sini kita faham kemungkinan Allah Ta'ala buka kepada dia. Ziarah kubur tengok napuk. Bahawa sebahagian daripada ahli keluarga dia, datuk nenek dia tu kena seksa dalam kubur. Dia kata tidak berkongsi kelazatan dengan ahli-ahli dunia. Tidakkah engkau melihat mereka itu kesemuanya berbaringan? Kini mereka telah berlepas, bukan dari dah, bukan berlepas dari segala hukuman. Tulisnya, mereka telah berlepas kepada segala hukuman yang mereka alami. Artinya dalam kubur. Bukan lepas daripada hukuman dah. Tengok dalam teks Arab tu memang nak lagu tu. Bukan dia kata Allah ni lepas dah datuk nenek aku daripada hukuman dalam kubur. Lepas menangis apa? Nampak? Tulis dah. Kini mereka telah berlepas kepada, berlepas ni artinya bertolak lah. Bertolak daripada kehidupan dunia kepada segala hukuman yang mereka alami, artinya dalam kubur tu. Sedang tubuh badan mereka telah dimakan ulat di dalam tanah. Boleh jadi Allah Ta'ala tunjuk kepada dia. Kemudian beliau menangis lagi. Hak disebut dalam kitab Arab dia perekah ni, disebut dalam kitab Arab. Apabila dia kata lagu tu, dia pesel susah pula Maimun tadi. Pesel khalifah kita ni, maka apa dia ni urut ambil air ke apa, ambil air di atas muka. Akhir sekali sedar balik kemudian beliau menangis lagi. Tiuk pula. Allahu Akbar. Beliau berkata pula, dia kata, demi Allah, aku tiada mengetahui seorang yang lebih merasakan kenikmatan daripada orang-orang yang telah berada di dalam kubur ini. Tu nak ayat kata dalam kubur tu ada bala, ada nikmat. Jadi Allah Ta'ala tunjuk pula ke dia. Tunjuk boleh jadi moga ahli keluarga dia ramai. Dia tengok mula-mula tu duduk seksa dalam kubur tu sebahagian. Dia bangun, dia menangis, dia tengok pula. Boleh jadi tengok kubur-kubur lain pula. Dia kata duduk dalam nikmat. Dia kata lagu mana? Dia kata aku tiada mengetahui seseorang yang lebih merasakan kenikmatan daripada orang-orang yang telah berada di dalam kubur-kubur ini. Jadi hak Nabi sebut tu kubur ni sama ada parit dengan kebun syurga ke. Jadi di sini seolah-olah walaupun tidak soreh
tidak nyata dalam kisah ni Allah Taala tunjuk, tapi seolah-olah Allah Taala tunjuk. Boleh kita faham Allah Taala tunjuk kepada Umar bin Aziz. Boleh tengok sebahagian daripada ahli keluarga dia diseksa dalam kubur tadi, dan sebahagian pula dapat merasai nikmat jauh lebih nikmat daripada penduduk dunia pula. Dan mereka telah terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tak. Maknanya merasai nikmat dan juga mereka telah terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini nak ayat. Maknanya contoh yang ditunjuk oleh Umar bin Aziz apabila ziarah kubur ni, dan ia menjadikan pengajaran kepada diri dia, dan juga menangis tu jalan tu, menangis tu. Tiuk tadi kenapa? Kerana Allah beratnya seksa kubur gapo semua sekali. Kemudian kata dia adab orang yang menyampaikan takziah. Ni kita apabila ziarah orang mati ni dia sebut reka-reka apa dia ni, kita kena ucap takziah lah. Ucap takziah. Lagu mana cara kita nak ucap takziah tu? Adakah kita sebut takziah weh? Jalan lagu tu. Jalan juga. Tapi konsep takziah tu sendiri maknanya mana-mana kata-kata kita yang menuntut supaya dia ni bersabar di atas bala, maka orang panggil takziah belakalah. Walaupun kita tak sebut kataan takziah tu, kita kata sabarlah. Takziah tu. Tak nanti kalau kita sebut kata takziah. Tapi ada cara kita nak ucap takziah ni, cara yang lebih baik yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para ulama kita. Insya-Allah kita panjangkan pada minggu depan. Wallahu taala alam bisawab. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa akhrijna bihi minaz zulumati ilan nur. Allahumma ja'al jam'ana hadhihi marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.